Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam video di channel YouTube. Siapa yang belum subscribe, tolong subscribe channel Akmal Nasir. Kepada subscribers, terima kasih seperti biasa. Tinggalkan komen dan sebarkan video ini kepada platform-platform yang lain. Cuma saya rekodkan video ini pada 11 malam. Seperti yang video sebelum ini saya nyatakan, dalam perjalanan ke Kota Kinabalu, alhamdulillah malam ini saya kini berada di Pekan Keningau di kawasan homestay. Cuma sebelum saya kongsikan cerita keadaan kempen pada hari ini, saya juga terpanggil untuk mengulas sedikit apabila ada disebut dalam laporan berita kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak polis sendiri yang menyebut bahawa rakyat negara jiran didakwa akan masuk Sabah buat kacau pada hari pengundian. Jadi bagi saya, isu tersebut memerlukan satu pemerhatian yang serius. Saya harap kenyataan itu bukanlah sekadar untuk memberi kegelisahan kepada masyarakat, malah saya mengharapkan kerjasama daripada pihak PDRM untuk memastikan keselamatan kepada semua pengundi-pengundi di Sabah ini untuk mereka keluar mengundi secara baik. Dan pada masa yang sama, kalau sebelum ini kekhawatiran yang ditimbulkan adalah soal COVID-19, tapi bila disebut akan berlaku gangguan rakyat ataupun warga asing ini, bagi saya ini satu kenyataan yang serius. Kalau perlu, kita kena selidik dan kena pastikan kesahihan maklumat tersebut. Dan memang seperti yang saya sebutkan tadi, kita kena pastikan supaya proses pilihan raya pada 26 September tersebut akan berjalan dengan baik. Cuma hari ini, setibanya saya di Kota Kinabalu, kami terus menuju ke kawasan pendalaman. Yang mana kalau mereka yang biasa ke kawasan pendalaman ini, kita terpaksa melalui satu banjaran yang disebut sebagai banjaran Crocker. Setibanya kami di kawasan ataupun di bilik gerakan Don Suk, YB Nurul Izzah telah tersiap sedia. Beliau memasak ataupun bukan sekadar memasak, mempelajari makanan tradisi rakyat tempatan. Dan siapa yang nak tengok gambaran tersebut boleh tengok di Facebook saya. Tapi yang lebih menarik, apabila peluang untuk kita berjumpa dengan jentera, dengan masyarakat setempat, dapat dilihat bahawa Parti Keadilan Rakyat ini terbukti bahawa sebagai sebuah parti berbilang bangsa, berbilang kaum, dan juga mampu meraih sokongan di kawasan pendalaman. Jadi untuk di kawasan Don Suk ini, Keadilan menampilkan saudara Raymond Ahua, iaitu Ketua Angkatan Muda Keadilan Negeri Sabah dan juga Ketua Cabang bagi kawasan Pensiangan ini sebagai calon mewakili Parti Keadilan. Cuma yang menariknya bagi mereka yang ingin meneliti pilihan raya dengan lebih teliti, kalau di Don Suk ini juga akan berlaku pertembungan sesama sendiri di antara Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional. Kita tahu bagaimana gagasan dalam Perikatan Nasional ini, bila mereka bersekedudukan dengan PAS sebagai contoh, PAS itu dicampak terus untuk tidak bertanding di PRN Sabah ini. Tetapi yang ditempatkan, kalau contohnya di Suk ini adalah daripada Parti Star, manakala daripada Parti Barisan Nasional ini adalah diwakili daripada PBRS. Cuma komen-komen yang saya terima daripada masyarakat setempat, mereka tahu walaupun yang diletakkan itu kononnya adalah parti tempatan, kalau Perikatan Nasional, Barisan Nasional yang menang, bukan sekadar Bung Mokhtar itu menjadi Ketua Menteri, tetapi akar umbi lantikan-lantikan politik ini akan dipenuhi oleh orang-orang PAS. Ini terbukti dekat negeri
negeri yang telah dikhianati, yang diambil, yang dirampas seperti di Johor sebagai contohnya, walaupun PAS itu tidak ada seorang adun sekalipun, mereka inilah yang ditawarkan jadi ketua kampung, yang dijadikan ahli majlis dan sebagainya, yang ini tidak munasabah. Sebab itu rakyat Sabah kena berhati-hati. Gagasan yang cuba digambarkan sebagai satu gabungan untuk Sabah ini sebenarnya hanyalah atas nama, tapi hakikatnya kita tahu mereka akan terus bertembung. Soal calon ketua menteri pun tiada calon, dan kita tahu bahawa ini adalah taktik lama yang mana kalau menang pun yang akan ke depan adalah parti-parti seperti PAS, UMNO, Bersatu dan sebagainya. Perkara yang kedua, kalau saya lihat keadaan di SOK ini untuk pemerhatian awal, esok insya-Allah saya akan mula masuk ke dalam kawasan kampung-kampung. Cuma kalau tengok pemerhatian daripada peringkat awal ini, kita dapat merasakan bahawa sokongan yang diterima itu bukan hanya di kalangan sesetengah kumpulan, tapi bagi saya lihatnya mewakili pelbagai latar belakang masyarakat di SOK ini. Kita tahu bahawa kawasan pendalaman ini, kumpulan yang paling ramai adalah daripada KDM, Kadazan, Dusun dan Murut. Kalau di SOK ini, yang lebih ramainya adalah daripada kaum Murut. Tetapi apabila saya lihat kehadiran tersebut, bukan hanya daripada golongan Murut, tapi juga KDM secara keseluruhannya, dan juga yang insya-Allah ada masa nanti saya akan santuni juga. Sebagai contoh, mungkin Bumi Putra, mungkin ada kumpulan bangsa-bangsa yang lain, sebab Parti Keadilan Rakyat ini bukan mewakili hanya satu kaum. Bagi saya, untuk pilihan raya negeri kali ini, kita ada keazaman ataupun hasrat yang lebih penting untuk membuktikan bahawa Sabah ini kaya dengan pelbagai sumber. Kita tahu bagaimana walaupun negerinya kaya, tetapi keadaan infrastrukturnya agak ketinggalan. Walaupun selama ini Barisan Nasional cuba menggambarkan soal pembangunan. Saya dah sebut video sebelum ini, boleh tengok siapa yang terlepas. Bagaimana taktik ugutan, kalau tak sokong Perikatan Nasional, dia akan sebut tiada pembangunan. Tetapi yang saya percaya, yang saya lihat, masalahnya walaupun yang menang itu mungkin Bung Mokhtar, saya tak rasa Bung akan turun ke kawasan seperti SOK ini. Dan apabila menang, mereka ini akan menjawab kepada Perikatan Nasional ataupun Perdana Menteri, tetapi tidak menjawab kepada masyarakat setempat. Jadi sebab itu, insya-Allah sepanjang kempen ini saya akan cuba kongsikan. Cuma seperti yang mana disebut kalau sebelum ini, bagaimana anak gadis Viviana di kawasan Likas terpaksa memanjat pokok ketika ingin menjawab peperiksaan. Kami di sini juga menghadapi sedikit masalah dalam soal internet. Jadi sebab itu saya terpaksa rakamkan video ini sebelah malam, supaya esok pagi kami boleh ke Pekan Keningau untuk upload dan juga edit di kawasan Pekan. Sebab kalau di kawasan kampung-kampung ini internetnya sangat lemah. Kalau naik kereta, sekejap 2 bar, kejap 3 bar, lepas tu hilang semua. Jadi bagi saya, inilah cabaran yang berlaku di kawasan pendalaman. Tetapi insya-Allah, gerak kerja kempen ini kita akan cuba rakamkan untuk berkongsi, untuk kawan-kawan lihat sendiri bagaimana kegigihan dan kesungguhan untuk kita mengubah keadaan di kawasan pendalaman. Jadi sebelum berakhir program tadi disiang dengan YB Nurul Izzah, ada juga bersama adalah Datin Rufina dan juga Datuk Dr. Sangkar yang merupakan Ketua Cabang Keningau. Mereka ini menggerakkan juga. Yang menariknya di gerak kerja di Dun SOK ini bukan hanya bergantung harap sepenuhnya kepada seorang calon, tetapi seluruh jentera ini mampu bergerak, dan insya-Allah Angkatan Muda Keadilan akan terus mendukung dan juga bekerjasama dengan pimpinan-pimpinan tempatan. Dan akhir sekali, alhamdulillah, di penghujung tadi saya sempat mengadakan pertemuan ataupun mesyuarat ringkas bersama dengan saudara Raymond
beliau merupakan calon untuk kawasan Dun Suk ini, Ketua Angkatan Muda Keadilan Negeri Sabah. Kalau pusat, saya ketuanya, tapi di Sabah ini adalah saudara Raymond, dan beliau telah berkongsi maklumat ataupun keadaan terkini untuk kempen di Dun Suk ini, dan saya percaya kegigihan beliau ini bukannya hanya soal untuk masuk pilihan raya, tetapi kegigihannya itu menggambarkan suara anak muda yang mahu lihat bahawa biarlah ada anak tempatan yang bangkit dan perjuangkan suara mereka. Dan saya tahu beliau sebagai seorang anak muda yang bersama dengan keadilan ini sangat bersungguh-sungguh. Dari segi kekuatan mobilisasinya memang sangat hebat. Bagi saya, kalau dalam keadilan ini semua terkenal macam mana kegigihan saudara Raymond ini, dan insya-Allah bagi saya, biarlah kali ini anak muda buktikan. Kita sebagai anak muda, kita masuk berpolitik terpaksa. Kalau kita kena bekerjasama dengan yang tua, yang muda, kita kerjasama. Kalau kita kena kerjasama antara pelbagai kaum, kita kerjasama. Dari segi jantina dan sebagainya bukan satu masalah. Sebab yang paling penting untuk platform keadilan ini, kita menggariskan parti berbilang bangsa, parti yang mengangkat keadilan, tetapi kerana mempunyai nilai-nilai adilisme yang begitu tinggi, maka anak muda ni ada diberikan tempat. Sebab itu, untuk saya, insya-Allah, saya punya komitmen, saya akan berkampung di Dun Suk ini, kerana walaupun mungkin dari segi kemampuan anak muda ini, saya merasakan, saya mahu pastikan suara anak muda kali ini kita angkat masuk ke dalam Dewan Undangan Negeri Sabah. Bukan hanya soal suara anak muda, tetapi juga nak membuktikan parti berbilang bangsa seperti keadilan ini mempunyai tempat walaupun dalam kawasan pendalaman. InsyaAllah, saya akan berjumpa lagi dengan saudara Raymond esok untuk berkempen, dan saya mengharapkan walaupun cabaran itu sangat besar, sangat sukar, kita akan masuk bersama sebagai angkatan muda, kita akan masuk bersama sebagai penggerak keadilan, dan kita akan masuk bersama sebagai kesungguhan rakyat Malaysia untuk bersama-sama dengan rakyat Sabah ini membawa suara di kawasan pendalaman ini sebagai satu suara yang akan mengubah nasib hidup mereka. Jadi saya rasa cukup sekadar itu untuk malam ini. InsyaAllah selesai kempen pada hari esok ataupun video ini akan diupload pada hari Isnin. Bila selesai kempen hari Isnin, saya cuba rakamkan untuk berkongsi rangkuman gerak kerja sepanjang hari kami di Dun Suk ini. Jadi insyaAllah jangan lupa subscribe. Bagi mereka yang telah subscribe, tolong komen, tolong share, dan tolong kongsikan dengan kawan-kawan dari Sabah. Kita buktikan bahawa kali ini kita tetap bagi sokongan kepada keadilan, kepada warisan, kepada APCO. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ini YB kita. Ini YB kita. Memang